Assalamualaikum dan hai. Kami dari Fakulti Pengurusan Sistem Maklumat akan membentangkan tajuk penyebaran Islamofobia di serata dunia. Dalam video ini, kami akan membincangkan tentang Islamofobia. Seterusnya, mari saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Ahmad Baihaqi bin Fauzi dari kelas D1 IM 2451A. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haziq Nakiuddin bin Zulkifli. Saya dari kelas D1 IM 2451A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki bin Sabri dari kelas D1 IM 2451A. Saya akan menerangkan tentang Islamofobia. Islamofobia bermaksud adalah istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. Istilah itu sendiri sudah digunakan pada tahun 1980-an, tetapi ia menjadi popular selepas serangan 11 September 2001. Pada tahun 1997, Badan Amanah Ruminit mentakrifkan Islamofobia sebagai rasa takut dan benci terhadap Islam, lalu membawa kepada takut dan tidak suka kepada orang Islam. Islamofobia juga termasuk persepsi bahawa Islam mempunyai nilai yang tidak sama dengan budaya lain, iaitu lebih rendah dari nilai barat dan mempunyai ideologi politik yang ganas daripada dikenali sebagai satu agama. Konsep Islamofobia. Memahami konsep Islamofobia adalah perkara yang amat penting sebelum kita dapat membicarakan dengan lebih lanjut aspek lain yang berkaitan dengannya. Konsep Islamofobia secara umum dari sudut pentakrifan, bentuk dan manifestasi. Penjelasan terhadap ketiga aspek ini akan dapat memberi kefahaman yang sewajarnya mengenai bentuk Islamofobia secara umum. Bentuk Islamofobia. Akibat daripada persepsi negatif terhadap Islam diikuti dengan rasa kebimbangan atau ketakutan yang tidak berasas. Islamofobia ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Islamofobia boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk, iaitu 6 bentuk. Yang pertama, institutional Islamofobia. Yang kedua, non-institutional Islamofobia. Yang ketiga, Islamofobia of the state. Dan yang keempat, dominant Islamofobia. Yang kelima, non-dominant Islamofobia. Dan yang keenam, unconscious Islamofobia. Bentuk-bentuk Islamofobia di atas menunjukkan bahawa fenomena Islamofobia ini memberikan kesan kepada persepsi masyarakat dan ianya boleh berlaku dalam bentuk ekspirasi individu dan juga institusi, termasuk melalui dasar dan polisi sebuah negara. Setelah mengenal pasti bentuk Islamofobia ini, maka segala strategi untuk mengatasi perkara ini hendaklah juga berdasarkan klasifikasi atau pembahagian ini. Hal ini demikian kerana ia bagi memastikan sebarang usaha ke arah membetulkan persepsi masyarakat dalam isu Islamofobia ini dapat dilakukan secara berkesan. Faktor luaran Islamofobia terbahagi kepada 4. Yang pertama, penghijrahan. Yang kedua, kurang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang ketiga, prejudis dan kesan serangan menara pusat perdagangan di New York. Yang keempat, pengaruh media dan gerakan Islamofobia.
Penghijrahan orang Islam ke negara majoriti bukan Islam merupakan antara faktor tercetusnya Islamofobia. Faktor kemunduran ekonomi dan masalah kesempitan hidup menyebabkan ramai umat Islam berhijrah ke negara maju. Situasi ini menyebabkan persaingan peluang pekerjaan kepada rakyat negara itu dan juga menggugat taraf ekonomi mereka. Terdapat juga segelintir umat Islam yang berhijrah ke negara maju ini melakukan jenayah dan tidak menghormati budaya negara itu. Ini antara faktor yang menyebabkan masyarakat negara itu memandang serong terhadap Islam dan melihat imej Islam sebagai suatu benda yang negatif. Yang kedua, kurang ilmu pengetahuan dan pendedahan terhadap Islam. Sistem pendidikan sedia ada tidak mempunyai aspek khusus untuk mendedahkan masyarakat dengan sebarang ajaran Islam yang sebenar. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan tiadanya pendedahan terhadap ajaran Islam di peringkat rendah dan tinggi, Islam akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang menggugat gaya hidup dan ganas, termasuk mempromosi ketidakadilan, terutamanya apabila ia melibatkan hak-hak wanita. Yang ketiga, prejudis dan kesan serangan Menara Pusat Perdagangan di New York. Serangan Menara Pusat Perdagangan pada 11 September 2001 merupakan pencetus dan kemuncak kepada Islamofobia. Mulai daripada hari itu, Islam telah dijenamakan dengan keganasan dan masyarakat dunia mempunyai persepsi umum bahawa Islam dan keganasan adalah sinonim. Kesan daripada peristiwa itu, masyarakat dunia mula berprejudis terhadap umat Islam. Ini ditambah lagi dengan siri pengeboman yang berlaku di seluruh dunia seperti di Madrid, di London, dan malangnya jenayah ini seringkali dikaitkan dengan Islam. Yang keempat, pengaruh media dan gerakan Islamofobia. Media yang dikuasai oleh pihak yang berat sebelah kepada Islam sudah pasti akan menggunakan saluran ini untuk menanamkan perasaan kebimbangan dan kebencian kepada Islam. Ini ditambah lagi dengan gerakan Islamofobia yang mendapat pembiayaan yang lumayan daripada kerajaan yang anti-Islam. Faktor dalaman Islamofobia pula terbahagi kepada tiga. Yang pertama, kelemahan penyebaran maklumat. Yang kedua, isu siapa mewakili Islam. Dan yang ketiga, kebangkitan negara Islam. Yang pertama, kelemahan penyebaran maklumat. Hal ini kerana media-media kebanyakannya dimiliki oleh orang bukan Islam dan seringkali Islam ini diberikan liputan yang negatif. Didapati juga media tidak mempunyai maklumat yang tepat mengenai keganasan oleh gerakan agama yang lain. Bahkan tiada data yang lengkap negara Islam yang menjadi mangsa keganasan akibat daripada Islamofobia. Media yang dimiliki oleh institusi Islam pula pada hakikatnya kurang efisien dan kurang berjaya menampilkan program-program yang mampu memperbetulkan persepsi negatif orang bukan Islam terhadap Islam. Yang kedua, isu siapa mewakili Islam. Esposito dan Mogahit di dalam bukunya Who Speak for Islam, What a Billion Muslim Thinks menimbulkan beberapa persoalan mengenai siapa sebenarnya mewakili Islam. Ada di kalangan masyarakat melihat bahawa Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Muammar Gaddafi, Husni Mubarak, Saddam Hussein dan lain-lain telah mewakili umat Islam, dan ini sebenarnya telah memberikan gambaran negatif terhadap Islam. Dalam isu ini, umat Islam perlu memastikan bahawa masyarakat dunia mengetahui mereka ini tidak sesekali mewakili Islam, bahkan telah menyeleweng dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Media dan kurang keberkesanan institusi agama merupakan faktor Islamofobia tercetus di Malaysia. Peranan media di Malaysia sudah pasti menjadi salah satu punca berkembangnya fenomena Islamofobia. Gambaran negatif dan salah terhadap Islam seperti liputan larangan memasuki masjid oleh bukan Islam, bantahan bukan Islam membaca Al-Quran di dalam perucapan umum, kes memijak kepala lembu dan lain-lain telah menyuburkan lagi Islamofobia di Malaysia. Media juga kerap memaparkan insiden-insiden keganasan yang dilakukan oleh orang Islam tanpa mengimbangkannya dengan jenayah bukan Islam. Media secara umumnya masih tidak dapat memainkan peranannya untuk memperbetulkan persepsi Islamofobia ini. Bahkan kerap kali media ini menayangkan program-program seperti filem dan drama yang menimbulkan kekeliruan terhadap Islam.
Kurang keberkesanan institusi agama juga merupakan faktor Islamofobia tercetus di Malaysia. Umum mengetahui bahawa Malaysia mempunyai banyak institusi agama yang ada untuk menjalankan dakwah. Institusi agama di negeri-negeri dan juga kerajaan persekutuan mempunyai kuasa dan bajet yang amat besar untuk dakwah Islam. Berdasarkan fakta ini, sudah pasti sepatutnya fenomena Islamofobia ini tidak berkembang dan mendapat tempat di negara kita sekiranya institusi Islam ini memainkan peranannya secara efisien. Namun demikian, apa yang berlaku ialah sebaliknya. Dalam keadaan ruang lingkup dan undang-undang dan perundangan yang tinggi untuk Islam, fenomena Islamofobia ini masih berleluasa dan malahan makin menyubur di negara ini. Kenyataan menghina undang-undang Islam, mempersoalkan institusi fatwa, mempeleceh amalan ibadah umat Islam dan sebagainya membuktikan bahawa terdapat kelemahan yang amat ketara yang ada pada institusi Islam di negara ini. Kesan-kesan Islamofobia. Yang pertama, diskriminasi dan perasaan prejudis. Menurut kajian oleh DePauw Forum on Religion and Public Life mengenai Islamofobia di Amerika, fenomena diskriminasi terhadap Muslim adalah tinggi. Ia didapati bahawa 6 daripada 10 iaitu 58% bersetuju mengatakan bahawa diskriminasi terhadap Muslim mempunyai kebarangkalian yang amat tinggi. Ia disahkan oleh kajian yang dijalankan oleh USA Today Gallup Poll dan mendapati bahawa rakyat Amerika mengakui mempunyai prejudis kepada Muslim iaitu kira-kira 4 daripada 10, sebanyak 39%. Selain itu, kesan kepada sosioekonomi. Islamofobia memberikan kesan kepada pembangunan sosioekonomi. Diskriminasi terhadap umat Islam dalam bidang pendidikan, tempat kerja, peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya. Dan ia memberikan impak kepada kehidupan umat Islam, terutamanya di negara majoriti bukan Islam. Akhir sekali, kesan mental dan fizikal. Islamofobia juga mampu memberi kesan kepada mental dan fizikal. USA Today Gallup Poll melaporkan bahawa 22% daripada responden yang ditemu bual mengakui bahawa mereka tidak mahu berjiran dengan Muslim. Keadaan mental yang terganggu pada mereka yang mempunyai persepsi negatif dan ketakutan kepada Islam. Kesan penganiayaan individu dan kerosakan fizikal juga berlaku akibat Islamofobia. Menurut OIC Observatory Report, insiden berkaitan mencemar kesucian masjid meningkat sebanyak 100% dan penodaan terhadap perkuburan Islam sebanyak 75%. Insiden keganasan dan kegangguan terhadap Muslimah berpurdah dan burqah juga meningkat sebanyak 500% dan sikap tidak bertoleransi terhadap simbol-simbol suci Islam lebih dari 100%. Inisiatif membasmi Islamofobia. Seiring dengan perkembangan Islamofobia yang semakin meningkat di serata dunia, telah terdapat pelbagai inisiatif yang dilaksanakan dari segenap peringkat ke arah menangani isu ini. Program dan aktiviti yang dirancang dan diimplementasi ini merangkumi inisiatif yang dijalankan oleh masyarakat sivil, institusi, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, pertubuhan negara Islam dan Malaysia sendiri. Masyarakat sivil, gerakan menangani Islamofobia ini telah giat dijalankan di seluruh dunia. Pelbagai aktiviti, kempen, forum, dialog dan penerbitan risalah ilmiah telah dilaksanakan secara sistematik dan berterusan. Terdapat beberapa organisasi dan institusi yang aktif menjalankan usaha ini, antaranya Forum Against Islamophobia and Racism, The National Association of Muslim Police, Islamic
Human Rights Commission di UK, The Council on American Islamic Relations di Amerika, European Muslim Initiative for Social Cohesion di Denmark dan Perancis, Jewish Muslim Cooperation Platform di Belgium, Austrian Muslim Initiative di Austria, dan Muslim Community of Bulgaria. Menangani dan memantau Islamofobia ini giat menjalankan aktiviti dan advokasi di seluruh dunia. Institusi. Terdapat juga di beberapa negara yang memberikan reaksi positif terhadap fenomena Islamofobia. Ada beberapa negara yang telah mengambil inisiatif dalam bentuk undang-undang dan polisi yang menyabitkan kesalahan berkaitan diskriminasi akibat Islamofobia. Umpamanya, Ireland telah meluluskan undang-undang di mana sesiapa yang mengkritik mana-mana agama dikenakan hukuman denda sehingga €25,000. Senat Negara Republik Czech dan Britain telah mengharamkan kemunculan ahli politik Belanda iaitu Geert Wilders yang menjadi dalan dan pelopor Islamofobia. Mahkamah di Denmark telah mengenakan bayaran kepada seorang lelaki yang menggantung poster anti-Islam. Hukuman juga dijatuhkan oleh pihak mahkamah di Belanda kerana menghina umat Islam. Mahkamah di Perancis juga telah mengharamkan risalah-risalah anti-Islam dan apa-apa bertujuan menghasut masyarakat membenci Islam. Tuhan negara Islam. Setelah melihat kepada seriusnya kesan Islamofobia kepada umat Islam dan negara Islam, Pertubuhan Negara-Negara Islam telah bersetuju untuk menubuhkan badan khas untuk memantau dan menangani isu ini. Semua negara-negara Islam telah bersetuju untuk menubuhkan OIC Islamofobia Observatory secara rasmi pada 2007. Melalui penubuhan OIC Islamofobia Observatory, sebanyak 4 laporan yang komprehensif telah dikeluarkan iaitu The First Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory May 2007 to May 2008. The Second Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory June 2009 to April 2009. The Third Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory May 2009 to April 2010. Dan The Fourth Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory June 2008 to April 2009, Mei 2010 to April 2011. Kesemua laporan ini telah menyediakan fakta dan maklumat yang terperinci mengenai kes-kes Islamofobia yang berlaku di seluruh dunia. Laporan ini juga memaparkan segala aktiviti dan program yang telah dilaksanakan bagi menangani Islamofobia. Sepadu mengatasi Islamofobia. Walaupun telah wujud inisiatif untuk mengatasi Islamofobia di peringkat tempatan dan antarabangsa, bahagian ini juga mengesyorkan beberapa cadangan bagi melengkapkan usaha-usaha sedia ada. Institusi Islam, individu dan pihak yang bertanggungjawab dalam dakwah Islam perlu menggembleng tenaga secara intensif bagi menggerakkan pelbagai aktiviti dan program tangani Islamofobia. Yang pertama, media. Antara perkara utama yang perlu diberikan perhatian ialah fungsi media dalam membentuk persepsi dan pemikiran masyarakat. Media harus lebih bertanggungjawab dalam memastikan program yang disiarkan termasuk berita yang dipaparkan tidak mengabarkan perkara yang salah tentang Islam. Media sepatutnya menerbitkan program dan rancangan termasuk dokumentari mengenai realiti Islamofobia berdasarkan fakta yang sahih. Kedua adalah membina kefahaman. Merangka strategi dan program pendidikan yang komprehensif adalah amat perlu dalam proses membina kefahaman tentang Islam kepada bukan Islam dan Muslim. Dalam aspek ini, kesedaran mengenai Islamofobia perlu diserapkan dalam silibus di sekolah. Islam perlu disebar dan diajar di sekolah dengan kaedah yang lebih segar dan seterusnya menunjukkan ajaran Islam itu sendiri yang adil dan sesuai di semua zaman. Dalam masa yang sama, program secara berterusan memberi kesedaran dan kefahaman mengenai Islamofobia perlu juga dijalankan di peringkat masjid, daerah, negeri dan kebangsaan.
3. Latihan, forum dan dialog. Latihan perlu diberikan kepada mereka yang terlibat dalam menangani isu Islamofobia ini. Melalui latihan yang sesuai, mereka ini mampu berperanan sebagai ejen untuk menyebarkan risalah Islam. Di samping itu, penganjuran forum, dialog, bengkel dan toleransi agama dan hubungan antara agama juga perlu dipergiatkan. Kempen kesedaran dan program kepada kalangan kerajaan dan swasta perlu serta masyarakat juga perlu dilaksanakan secara berterusan. Akhir sekali, penyelidikan. Umat Islam sudah sekian lama mengalami masalah kemanduran intelektual. Terlalu sedikit penyelidikan bermutu yang telah dikeluarkan oleh negara Islam di dunia. Sehubungan dengan itu, umat Islam melalui institusi sedia ada perlu meningkatkan penyelidikan yang berkualiti mengenai Islamofobia. Penyelidikan ini kemudiannya perlu diterbitkan dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Kajian ini merangkumi laporan Islamofobia, insiden Islamofobia, statistik Islamofobia dan sebagainya. Institusi Islam ini juga dinasihatkan untuk merekodkan dan memantau dan membina sistem maklumat mengenai insiden Islamofobia dan ianya boleh dibaca oleh semua pihak. Kesimpulannya, Islamofobia bukanlah fenomena baru di alaf ini. Islamofobia telah lama berlaku sejak zaman awal perkembangan Islam, di mana pada waktu itu Islam dipandang sebagai sesuatu ajaran yang asing bagi penduduk Mekah. Fakta ini disokong oleh sepotong hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan Abu Hurairah yang bermaksud, Islam bermula sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing seperti awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Sahih Muslim hadis 145 bab 5. Ini secara jelas membuktikan bahawa Islam juga akan digambarkan dengan pelbagai perkara yang negatif seperti mana ianya telah terjadi ketika awal dakwah Rasulullah. Persepsi melihat Islam sebagai ajaran yang asing dan tidak sesuai dengan budaya, hak asasi manusia dan nilai-nilai murni adalah perkara yang telah dijangkakan oleh Rasulullah. Hadis ini memberikan tanggungjawab kepada umat Islam untuk berusaha memperbetulkan persepsi ini dan seterusnya meletakkan Islam itu di tempat yang sepatutnya serta difahami oleh masyarakat. Berdasarkan kepada manifestasi dan implikasi Islamofobia kepada kehidupan mental, fizikal dan sosioekonomi umat Islam. Usaha-usaha ke arah menangani isu ini perlu digembleng secara berhikmah dan berterusan. Inisiatif bersepadu melalui bekerjasama di setiap peringkat menerusi jaringan kerja yang mantap akan dapat memastikan usaha mengatasi Islamofobia dapat dicapai. Segala gerakan, usaha, inisiatif dan program ini merupakan salah satu cabaran jihad demi menegakkan Islam di muka bumi ini. Bagi memastikan setiap usaha dakwah ini mencapai matlamatnya, istiqamah, iltizam dan itqan merupakan konsep yang sewajarnya dijadikan teras utama.